Look who's back. 2021 is cancelled for us. For all of us. So, untuk video pertama aku tahun 2021 ni, aku nak kongsi satu thread komen yang aku jumpa dekat Facebook. Thread komen di Facebook ni adalah koleksi kisah seram lepas bersalin di hospital. Kena tahan wad 2 bulan sebab uri ke bawah. Ada satu malam, tengah baring, tiba-tiba katil saya bergoyang sendiri. Kedudukan kepala katil rapat dengan katil satu lagi. Ingatkan ada pasien yang tengah naik katil. Mestilah bergoyang sikit sebab kepala katil besi tu bersentuh satu sama lain. Bangun tengok, pusing belakang, tak ada siapa. Dah lah waktu tu tak ramai pasien. Nurse pun dah tutup lampu bagi cahaya dalam ward tu sama-sama. Dalam hati memang seriau. Nasib baik ada akak kat sebelah. Tapi tak cerita kat dia. Pejam mata buat-buat fikir benda lain. Lepas tu nurse cerita pasien dulu yang duduk dekat katil sebelah saya tu ibu meninggal sebab pendarahan. Seram betul. Duduk ward lama. Makcik cleaner selalu cerita pasal cerita hantu. Oh, akak ni 2 bulan duduk dekat ward. Aku tak suka ward hospital. Next comment. Paling seram bila ada seorang makcik lalu dekat ujung kaki siap cakap, "Jangan takut nak." Makcik tumpang lalu je. Makcik dari bawah tu sambil tunjuk bilik mayat. Terus terkunci mulut aku. Mata tak berkelip. Sampai makcik tu hilang tembus dinding ward. Aku sensor nama hospital ni sebab aku tak naklah nanti jadi masalah kat aku balik. Next. Masa bersalin anak keempat, duduk dalam ward sorang-sorang. Katil ada 8. Ada asap hitam kejap dekat bawah katil, kejap dekat atas. Terbang-terbang. Paling seram, benda tu nak pergi dekat anak. Saya tak tidur satu malam jaga anak sebab tak nak kena ganggu dengan makhluk tu. Next. Tak adalah seram mana, tapi dengar pontianak mengilai. Semua baby menangis. Akak sebelah, dia Caesar. Dia cakap, "Dek, jangan lari." Akak tak boleh lari ni. Kesianlah, dah lah Caesar. Lepas tu kena kacau dengan hantu lagi. Ya Allah. Sabar Kak Next. Oh, yang ni dia dekat ward kanak-kanak. Dalam ward bersalin tak ada. Dalam ward kanak-kanak ada. Anak saya admit sebab 5 kali kena sawan. Padahal tak ada sawan, tak ada demam. Tiba-tiba kena tarik-tarik. Bila sampai hospital, doktor tak tahu punca dan kena admit on antibiotik dan doktor nak pantau. Lepas tu, katil sebelah ada seorang budak perempuan. Dia sorang-sorang. Mak ayah tak ada nak jaga. Dia pandang anak saya lama. Lepas tu dia cakap, "Acik, ada orang dekat adik," yakni anak saya. So, ada orang duduk dekat. Lepas tu saya bagi tahu husband. Dia minta air penawar dekat ustaz, bagi anak saya minum, bagi mandi. Esoknya saya tanya budak tu, "Ada lagi tak orang dekat adik ni?" Dia kata tak ada. Dan anak saya pun elok je sihat. Macam tak ada sakit apa-apa. Ustaz kata memang ada benda nak kat anak saya. Wallahualam. Next. Pukul 3-4 pagi bunyi suara budak-budak main-main. Tiap-tiap malam. Pernah intai juga dekat luar tingkap nak tengok. Tapi kosong. Parking lengang. Lobi kosong. Budak-budak main pun tak ada. Sampai sekarang masih ada lagi suara budak main-main. Pernah terjadi tahun 2016. Bersalin malam. Tolak masuk ward dalam pukul 12 pagi. Dalam pukul 2 pagi, baby katil sebelah nangis teruk. Mak dia bagi susu, dia minum. Dah kenyang letak, dia menangis. Lepas tu berjangkitlah dekat anak saya. Tiba-tiba menangis, asyik nak susu, nak peluk. Letak je nangis. Saya sampai dah tak larat nak buka mata dah. Yelah, akak ni baru lepas bersalin kan. Dalam mamai-mamai tu, saya nampak ada budak kecil pakai seluar pendek tengah main-main dekat kaki saya.
Saya cepat-cepat tersedar. Nasib baik baby saya peluk tu sebenarnya dah nak terjatuh dah. Orang sebelah nampak saya asyik pandang hujung katil. Dia panggil-panggil saya sebab baby macam dah nak terlepas dari pelukan. Saya langsung tak dengar dia panggil masa tu. Pukul 3 pagi lebih, makin ramai baby-baby dalam ward tu menangis. Rasa panas, rimas pun ada masa tu. Cepat-cepat nurse panggilkan makcik guard, tolong baca-bacakan. Nurse pun buka semua lampu, bagi terang dan kuatkan sikit bacaan Quran dari handphone. Dalam pukul 5 pagi, makin kurang baby-baby menangis. Rasa sejuk sikit. Dah tu, dekat subuh, dengar masjid pun dah start mengaji, barulah baby lena tidur. Mak-mak pun baru berani ke toilet. Bersalin tu sendiri dah lah one tough job. Lepas tu nak kena hadap, kena kacau lagi. Ya Allah. Next. Saya tak bersalin tapi gugur. Malam first duduk ward. Bleeding banyak. Tunggu turn nak DNC. By the way, DNC ni satu prosedur di mana rahim dicuci lepas berlaku keguguran. Ward tu jarang guna maybe. Sebab ward biasa tengah renovation. Malam dalam pukul 12 lebih, hampir pukul 1, saya pergi tandas sorang. Saya masuk bilik pertama, tiba-tiba nampak dekat ruang bawah, nampak ada orang berjalan pergi ke tandas belakang. Nampak bayang je. Lepas tu, dengar bunyi air. Saya abaikan dulu, kok tak perasan orang lalu. Tapi memang tak dengar tapak kaki. Lepas tu saya keluar nak basuh tangan. Cuba buka pintu. Tengok-tengok bilik air tu kosong. Tak ada orang. Tapi nampak pad dengan darah kotor dalam tong tu berselerak. Cepat-cepat basuh tangan dan keluar terus. Next. Masa lepas bersalin, dah masuk ward. Katil depan tandas. Betul-betul depan tandas. Masa tu petang lagi. Family semua ada. Memang tak larat nak bangun mandi. So rehat sekejap walaupun tak selesa masa tu. Teralik macam mana tah, tertidur sampai pukul 6. Family semua salam-salam dah nak balik. So lepas tu sambung tidur. Sebab nak bangun pergi mandi masa tu rasa pening sangat-sangat. Nampak hitam je. So duduk balik. Oh macam akak ni penat. So bila dia bangun dia blackout. Nurse gerak kata anak nangis nak susu. Lepas bagi susu nak pergi mandi pukul 12.30 malam. Pergi jugalah tandas. Memang pening sangat-sangat. Jalan juga slow-slow. Lepas mandi tu pukul 3 pagi hujan. Anak nangis pula bagi susu. Bila bangun nampak nurse lari-lari. Duduk ramai-ramai kat kaunter. Duk cerita ada fresh blood nitik dari ceiling. Elok masa tengah bagi anak susu tu, ada fresh blood menitik kat paha saya. Meremang terus bulu roma. Tak fikir banyak dah. Angkat terus sekali dengan anak, tarik selimut dan tutup peluk anak kuat-kuat. Sampai ke subuh. Habis, darah siapa? Next. Seram bila jalan-jalan dalam ward pukul 2-3 pagi sambil layan contraction. Lepas tu, ternampak ibu mengandung duduk dekat bed yang dah lama tak ada orang. Dengan rambut mengerbang sambil tertunduk. Tapi masa tu tak tahu lagi tak ada orang kat situ. Bila pagi esoknya lalu pula, tengok tak ada orang pun kat situ. Tanya nurse. Nurse cakap memang tak ada patient kat bed tu dah 2 hari. Kau rasa? Next malam tu dah tak berani jalan-jalan dah. Layan contraction kat atas katil je lah. Actually thread ni ada banyak gila collection cerita seram daripada ibu-ibu yang bersalin dekat hospital. So kalau korang nak part 2, leave a comment down below. And kalau korang sendiri pun ada cerita seram atau pengalaman diganggu masa dekat hospital, boleh ceritakan dekat bawah. Dan mana tahu aku boleh buat video berdasarkan pengalaman yang korang ceritakan tu. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Ya, aku akan cuba buat video lagi. Kalau korang suka dengan video ni, give it a thumbs up. Dan subscribe ke channel aku sebab ia membantu channel aku untuk berkembang. And I will see you on my next video. Bye.